Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kemarin berkenan berangkat ke Masjid Az-Zakirin Meragang di rancangan Perumahan Negara Kampung Meragang bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat yang pertama di masjid berkenaan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Bihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Sejurus keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung berangkat menandatangani plak diiringi dengan laungan takbir sebanyak 3 kali dipimpin oleh Menteri Hal Ehwal Agama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Berangkat sama paduka-paduka anak anda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik. Allahu Akbar. Azan sembahyang fardu Jumaat dilaungkan oleh Awang Muhammad Ali Ilham bin Haji Sujono, pegawai masjid. Asyhadu an la ilaha illallah. Dengan meningkatkan keimanan. Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama, dalam khutbah bertajuk Malu Perhiasan Mukmin Sejati, antara lain menyentuh mengenai sifat malu yang mengajar agar sentiasa menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Perlu diketahui bahawa terdapat 2 jenis malu, iaitu pertama, malu yang tercela, iaitu seperti malu untuk bertanya mengenai sesuatu ilmu yang tidak diketahui atau malu melakukan yang hak dan benar. Kedua, malu yang terpuji, iaitu meletakkan malu pada tempatnya seperti malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu melakukan dosa dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sembahyang fardu Jumaat diimamkan oleh Yang Berhormat Bihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى. Majlis mendirikan tiang masjid tersebut diadakan pada 30 Mac 2022 dengan menelan belanja RM4.3 juta di bawah rancangan kemajuan negara. Masjid Az-Zakirin Meragang boleh menampung kira-kira 2,200 jemaah.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Hari Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat menghadiri sidang kemuncak khas ASEAN Australia yang akan dipengerusikan bersama oleh Tuan Yang Terutama Sonesesi Van Don, Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao sebagai pengerusi ASEAN tahun ini dengan The Honourable Anthony Albanese, Perdana Menteri Australia pada 5 hingga 6 Mac 2024 di Melbourne, Australia. Sidang kemuncak khas ini diadakan bersempena ulang tahun ke-50 hubungan dialog ASEAN Australia bagi meningkatkan kerjasama ASEAN Australia di bawah Perkongsian Strategik Komprehensif CSP yang ditubuhkan pada tahun 2021 serta meneroka peluang-peluang kerjasama baharu bagi menjana pertumbuhan ekonomi, menangani perubahan iklim, menggalakkan penggunaan tenaga bersih dan meningkatkan kerjasama maritim. Sejak menjadi rakan dialog ASEAN pertama pada tahun 1974, ASEAN dan Australia bekerjasama untuk menangani cabaran kompleks yang dihadapi di rantau ini. Kerjasama praktikal ASEAN Australia telah menjadikan rantau ini lebih aman, terbuka, stabil dan makmur. Semasa di Melbourne juga nanti, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijangka akan mengadakan perjumpaan berasingan bersama The Honourable Perdana Menteri Australia dan The Right Honourable Christopher Luxon, Perdana Menteri New Zealand, serta akan berkesempatan menghadiri majlis bersama rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang berada di Australia dan New Zealand. Kali terakhir Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat ke Australia adalah pada bulan Jun 2023 bagi keberangkatan negara dan pada bulan Mac 2018 bagi menghadiri sidang kemuncak khas ASEAN Australia di Sydney. Terbinanya masjid baharu di rancangan Perumahan Negara Meragang akan memberi keselesaan kepada penduduk kampung berkenaan bagi menunaikan solat serta melakukan kegiatan keagamaan ke arah meningkatkan dan mengembangkan syiar Islam. Menurut Jabatan Hal Ehwal Masjid, 119 buah masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara dibina termasuk masjid baharu ini, Masjid Az-Zakirin Meragang. Dari jumlah itu, 2 buah masjid adalah di bawah tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Bangunan masjid baharu ini dibina di atas bidang tanah berkeluasan 8.159 ekar. Antara kemudahan yang terdapat di masjid ini bilik kuliah, bilik perpustakaan, bilik pengurusan jenazah serta tempat letak kereta untuk orang kelainan upaya. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya masjid baru di Arpin Meragang ini, kami rasa sangat-sangat bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berterima kasih kepada pihak Kerajaan Kebawah Duli kerana menyediakan masjid baru di Arpin Meragang ini. Alhamdulillah, dengan adanya masjid di Arpin Meragang, dapatlah penduduk di Arpin Meragang ini beribadah lebih-lebih lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Syukur Alhamdulillah kepada Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang membina masjid ini. Jadinya yang tinggal kawasan ini senang beribadah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Belia FAB di bawah 20 tahun. Juga berangkat paduka-paduka anak Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Perlawanan peringkat suku akhir antara pasukan DPMM FC dengan Pancur Murai FC berlangsung di Stadium Mini FAB di Brakas. Anak Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Pemimpin Takim beraksi bagi pasukan DPMM FC. Dalam perlawanan tersebut, DPMM FC mengalahkan Pancur Murai FC 3-0. Dengan kemenangan itu, DPMM FC mara ke separuh akhir dan akan bertemu Wasan FC yang melewaskan KBFC 2-1.
Sebagai menyokong inisiatif Jawatan Kuasa Indo-Isu-Isu Kebersihan JIIK dalam memastikan negara Brunei Darussalam bersih dan bebas daripada pencemaran, Kementerian Pertahanan menganjurkan kempen kebersihan di daerah Temburong. Lebih 300 warga Kementerian Pertahanan menyertai kempen berkenaan. Kempen membersihkan tertumpu di 13 buah tempat ibadah, antaranya 8 buah masjid, 2 buah surau dan balai ibadat dan sebuah pos dakwah. Melancarkan kempen Yang Berhormat Pehindatul Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Juga menyertainya Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Kempen mengumpul lebih 2,700 kilogram sampah. Terdahulu diadakan halakah Jumaat diadakan serentak di semua masjid, surau, balai ibadat dan pos dakwah. Antara pengisian acara tazkirah bertajuk kebersihan adalah tuntutan dan taklimat keselamatan. Perkhidmatan penghantaran Go Mamam diluaskan lagi ke kampung air. Majlis pelancarannya berlangsung di Hab Tenaga Brunei Dermaga Diraja di Ibu Negara. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Go Mamam yang menawarkan perkhidmatan penghantaran melalui aplikasi Go Mamam ke kampung air adalah yang pertama dilaksanakan di negara ini. Penghantaran tersebut menggunakan bot yang berdaftar dengan Go Mamam. Ekonomi negara bagi tahun 2023 mencatatkan pertumbuhan positif 1.4% berikutan peningkatan berterusan dalam sektor bukan minyak dan gas sebanyak 4.5%. Manakala sektor minyak dan gas mencatatkan penurunan 2%. Peningkatan sektor bukan minyak dan gas didorong oleh peningkatan subsektor seperti pengangkutan udara diikuti oleh keuangan dan pembinaan. Manakala penurunan sektor minyak dan gas disebabkan oleh penurunan pengeluaran minyak mentah, gas asli dan gas cecar asli LNG. Pada suku tahun keempat 2023, pada harga tetap ekonomi negara mencatatkan pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar KDNK yang positif sebanyak 6.8% tahun ke tahun disebabkan oleh peningkatan sektor minyak dan gas dan sektor bukan minyak dan gas. Jumlah KDNK pada harga semasa RM5.5 bilion pada suku keempat 2023 berbanding RM5.7 bilion pada suku keempat 2022. Daripada jumlah KDNK tersebut, sektor minyak dan gas yang merangkumi aktiviti pelombongan minyak dan gas dan pembuatan gas cecar asli LNG menyumbangkan 47%. Manakala sektor bukan minyak dan gas yang mana termasuk aktiviti hiliran seperti pembuatan produk petroleum dan kimia menyumbang 53%. Sumbangan utama KDNK bagi suku keempat 2023 mengikut aktiviti ekonomi adalah sektor industri yang menyumbang 60.8%, diikuti sektor perkhidmatan 38.3% dan sektor pertanian, perhutanan dan perikanan 0.9%. Laporan penuh KDNK suku tahun keempat dan tahunan 2023 boleh didapati di laman sesawang JPES melalui deps.mofe.gov.pn. Imbangan perdagangan bagi Disember 2023 mencatatkan lebihan sebanyak RM915.7 juta. Jumlah perdagangan pada tempoh yang sama mencatatkan RM2,130.7 juta berbanding RM2,292.3 juta pada November 2023. Ia disumbangkan oleh nilai ekspor sebanyak RM1,523.2 juta dan nilai import sebanyak RM607.5 juta. Ekspor pada bulan Disember 2023 bernilai RM1,523.2 juta. Bahan api galian merupakan penyumbang utama ekspor negara Brunei Darussalam diikuti oleh bahan kimia dan jentera dan kelengkapan pengangkutan. Pasaran ekspor utama pada bulan Disember 2023 adalah Australia diikuti oleh Republik Rakyat China dan Singapura. Komoditi ekspor terbesar ke negara-negara tersebut adalah bahan api galian dan bahan kimia. Manakala import pada Disember 2023 bernilai RM607.5 juta. 5 komoditi import utama adalah bahan api galian diikuti jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan, barang keluaran kilang dan bahan kimia. Sumbangan terbesar rakan dagangan import dari Malaysia diikuti Republik Rakyat China dan Australia dengan bahan api galian sebagai komoditi import terbesar.
Laporan Perangkaan Perdagangan Barangan Antarabangsa bagi bulan Disember 2023 boleh didapati melalui laman sesawang JPES di deps.mofe.gov.pn. Karnival Hari Kebangsaan sedang berlangsung di kawasan lapang Pusat Insani Seria. Diadakan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40. Karnival selama 3 hari dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti, sukan dan jualan makanan dan minuman. Hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Projek dianjurkan bersama Majlis Perundingan Mukim Belait dan disokong oleh Jabatan Daerah Belait, Plaza Sutra Biru dan Majestic Event Organizer. Karnival dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga Ahad ini bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Juga sempena memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan, program Ketemburong Bisai edisi Hari Kebangsaan ke-40 dianjurkan oleh Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Daerah Temburong dengan kerjasama Jabatan Daerah Temburong. Acara itu diadakan sehingga Ahad ini di kawasan pejalan kaki Pekan Bangar dan sekitarnya. Program seumpamanya merupakan antara program Semarak Hari Kebangsaan dan sebagai memberikan peluang kepada pengusaha satu kampung satu produk untuk menjana pendapatan dan secara langsung meningkatkan penglibatan masyarakat di daerah tersebut selain menggalakkan para pengunjung datang berbelanja di daerah berkenaan. Pengisian program termasuk jualan keusahawanan kampung, waketon amal dan peraduan mewarna. Juga diadakan kempen demam darah di Hospital Pengeran Isteri Hajah Mariam, Temburong. Penganjur menyediakan pelbagai aktiviti bagi orang ramai menyertainya. Orang ramai yang ingin meringankan beban masyarakat yang memerlukan seperti mangsa kebakaran rumah dan golongan yang kurang berkemampuan, Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Sengkurong mengadakan kempen kebajikan menerima sumbangan pakaian. Kempen diadakan di Perpustakaan DBP Kampung Sengkurong. Penerimaan sumbangan pakaian ini diadakan sehingga 23 Mac 2023 tetapi ianya tertakluk kepada sambutan dan sumbangan dari orang ramai. Dan pengagihan sumbangan pakaian akan diagihkan pada 25 Mac hingga 6 April 2024. Kami juga mengalu-alukan sukarelawan untuk membantu dalam kerja-kerja pemilihan dan penyusunan pakaian. Orang ramai berhasrat untuk menyumbang pakaian dialu-alukan datang ke perpustakaan berkenaan pada hari Isnin hingga hari Khamis dan hari Sabtu mulai pukul 8.30 pagi hingga 4 petang. Manakala semasa bulan Ramadan mulai 8.30 pagi hingga 1.30 petang. Penutupan separuh jalan di Jalan Gadung Estate masih dilanjutkan sehingga 31 Mac. Jabatan Kerja Raya dalam siaran akhbarnya memaklumkan penutupan tersebut bagi memberi laluan kepada kerja-kerja pengubahsuaian simpang bagi pemasangan lampu isyarat. Kerja-kerja pengubahsuaian simpang berkenaan akan dilaksanakan mulai pukul 7.30 pagi hingga 7.30 malam.